Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita, selamat pagi. Hari ni kita nak masuk law of indices. Nampak macam senang law kan, undang-undang kan. Ini adalah sangat penting. Ini sangat penting dan tolong fokus. Cikgu ambil masa dalam 15 minit sahaja cikgu punya video ni. Tolong follow semua yang cikgu nak ajar. Boleh? Sebab dia sangat penting sampai tingkatan 5 benda ni guna. Okey, sampai tingkatan 5. Okey? Ulang sekali lagi, sampai tingkatan 5 pakai. Kalau kita tak tahu dah yang ni, dia senang je sebenarnya. Sebab kita tak ambil kisah, dia akan jadi susah. Okey, law of indices. Ada dekat sini cikgu nak tulis dalam 9 law sahaja. Apa maksud law cikgu? Nanti kita akan tengok. Macam rule lah, kita boleh tukar-tukar dia. Okey, nanti kita akan tengok. First kali, cikgu nak tanya kamu. Apakah maksud MN? Okey, ni ramai juga yang tak tahu. Kita akan start dulu dengan ni. MN ni sebenarnya adalah M tu adalah unknown sahaja. Dia tak kisah. Ingat ya, kalau ada huruf-huruf ni jangan takut. Sebenarnya adalah nombor sahaja. Seumpama 2 adalah M dan N cikgu letak 3. Berapa jawapan dia? Jawapan dia 6. So bermaksud MN bermaksud M darab dengan N. Tolong faham yang ni. Sebab ramai lagi yang tak faham. Okey, boleh. Kalau M over N macam mana pula? Sebenarnya dia adalah M bahagi dengan N. Dia sama. Boleh faham ya bila maksud dia bahagi. Yang ni yang ramai orang salah. Bahagi orang nampak dah jelas. Kalau macam ni dia orang tak tahu dia adalah operasi apa. Sebenarnya dia adalah operasi darab. Boleh? Boleh. Okey, kita akan start dengan kita punya law dan dengan contoh-contoh sikit. Nanti baru kita try buat exercise. So make sure 9 law ni yang cikgu akan terang ni kamu fokus dan hadam betul-betul. Boleh? Okey, law yang pertama. Cikgu ambil yang senang-senang dulu ya. Cikgu tak ikut turutan dalam buku teks ataupun buku kerja. Cikgu ambil yang paling mudah dulu. Okey, A power of 0 equal to 1. Maksud dia, apa-apa nombor, contohlah 2, kuasa dengan kosong, cuba tekan kalkulator 2 kuasa kosong. Tahu tak nak tekan macam mana? Tekan 2, tekan kuasa. Ini kuasa. Kuasa. Boleh cari dalam kalkulator kamu. Kamu tulis kosong. Dia akan dapat jawapan 1. Okey, ambil 3 pula. Kuasa kosong. Kamu akan dapat 1. Hatta kamu letaklah 2000, kuasa dengan kosong. Jawapan dia tetap 1. Ini law yang pertama. Apa-apa nombor, maksud A ni adalah apa-apa nombor boleh letak ya. So, apa-apa nombor, bila kita kuasakan dengan kosong, dia akan jadi 1. Itu kena ingat. Rule number 2. Okey, kita ambil macam ni. A, 1 over N, negatif N sama dengan 1, A, N. Okey, kalau tak nampak juga, tengok contoh cikgu. 7 kuasa negatif 2. Dalam matematik, kalau kamu perasan, kamu buka jawapan dekat belakang, apa-apa buku, dia jarang ada jawapan dalam bentuk indeks. Ini indeks kan nama dia. Indeks ni negatif. Dia jarang. Dia akan bagi dalam bentuk indeks yang positif. Ni tak mau. Negatif tak nak. Dia akan tukar jadi positif. Macam mana nak tukar? Dekat law of indices ada ajar. Macam mana dia ajar? Jadikan dia positif. Boleh? 7 kuasa 2 kan? Hilang negatif dia kan? So, cikgu letak 1 dekat atas. Jadilah, itu dia boleh tukar. Kalau jawapan kat belakang tu memang dia selalunya positif. Kita ambil pula. A power, A tu adalah nombor apa-apa ya. Negatif 50. So, akan jadi macam mana? Tulis yang positif dekat bawah. Atas dia adalah 1. Faham? Senang sebenarnya. Tak susah pun. So, kamu kena betul-betul faham sahaja. Okey, tanpa membuang masa sebelum kita teruskan lagi. Okey, kita tulislah sini tadi 2. Contoh dia 2 power kosong sama dengan 1. Yang ini cikgu ambil 7 kuasa, kita ambil A lah. B kuasa negatif 3 sama dengan 1 per B kuasa 3. Macam tu ya. Okey lah, ada orang cakap B negatif 2 per 3 macam mana cikgu? Benda yang sama juga. Kamu salin bagi jadi positif 2 per 3. Tulis dia 1. Itu cara dia. Walau dia pun pecahan ke, kamu boleh dapat selesaikan. Okey, dah settle. Kita pergi nombor 3. Nombor 3 pula law dia apa ambil? Cikgu ambil apa? Cikgu ambil macam ni. A, M, N sama dengan square root A, N, M. Okey, nak tunjuk contoh. Okey, kita contoh. Kita ambil yang ni. Contoh kita semua belah kiri. Okey. So, cikgu ambil lah 9, 5 per 8. Cikgu boleh tukar kepada bentuk square root. Punca kuasa. Macam mana nak buat? Buat 9. Buat punca kuasa. 8 ni yang dekat ni turun dekat depan. Yang 5 ni masuk dalam. Boleh faham? Kita cuba lagi nombor lain. A power 3 per 7. Dia akan jadi apa? Tulis A dulu. Kita boleh tukar tau. Sometimes kita kena pandai tukar sendiri. Memang nanti ada soalan, dia kena tukar begini, dia kena tukar pergi sini. So, kita boleh tukar-tukar dia. Boleh main-main dia. Inilah permainan dia. So, buat macam ni dulu. Punca kuasa. Nak letak berapa kat depan ni? 7 ni akan pergi depan. Belakang, dia akan pergi 3 dekat dalam. Boleh? Boleh ke tidak? Kita cuba satu lagi. Kita ambil nombor lagi. 1, 3 kuasa 5 per 9.
Dia akan jadi 3, tulis dulu dia punya base. Inilah nama dia base. Base yang mana satu? Base adalah yang ini. Nampak base? Semua ni base. Kita dah belajar kan? Itu ni base. Ini base. Okey, so kita akan dapat 3 punca, 9 letak kat depan, 5 letak kat belakang. Boleh? So itu punca seterusnya. Okeylah, contohlah cikgu cakap Cikgu bagi contoh lain pula. Dia tak ada pecahan. So cikgu buat A 1/2. Dia akan jadi berapa? Tulis A dulu, dia punya base. Buat punca. Sini 2, sini 1. Okey, cuba tengok betul-betul yang ni tengok yang ni. Fokus kat sini. Cikgu nak besar kamu tak boleh dah. Okey, sebenarnya 1 kamu tak payah tulis dah. 1 ni tak payah tulis dah sebenarnya. Okey, kita padam 1. 1 ni tak payah tulis dah. Dan nama pun 1 kan. Kalau 1A, cikgu marah kan kamu tulis 1A. Tak payah tulis 1. Tulis A sahaja. Sama juga macam kes kat sini. So, dia tak boleh tulis. Okey, itu 1. Okey, kita try ni. Okey, 1 dah buang. 1 lagi apa yang kena buang? Ini punca ni, 2 ni kena buang juga. 2 ni. 2 ni kena hilangkan juga. Dia akan jadi square root A. Sebab apa square root? Okey, sebab nama dia pun dah punca kuasa 2. Kalau yang ni dah memang ada 2, tapi kenapa dia tak bubuh? Sebab dia tak nak bubuh. So, kena faham So, sini memang tak payah tulis 2 dah. Sebab dia memang punca kuasa 2. Kalau punca kuasa 3, kena tulis. Punca kuasa 4, kena tulis. Tapi kalau punca kuasa, tiba-tiba kena buat 2 dekat sini, tak payah tulis 2. Sebab nama dia memang dah punca kuasa 2. Boleh? Okey, kita padam semua sekali ni. Takut mengganggu fikiran kita. So, kita cuba buat dekat sini. Contoh dia cikgu letak kat sebelah A ke? 9 lah. 9, 2/3. So, dia akan jadi 9. Buat macam ni. 3 ni letak kat depan. 2 ni letak kat dalam. Tak percaya kamu tekan kalkulator yang ni. Dia sama je jawapan macam ni. Sebab tu kita boleh tukar dia. Bila masa nak tukar cikgu? Nanti. Bila kita masuk dalam problem solving in indices. Yang tu ramai cikgu cakap student tak mampu buat. Sebab apa? Sebab dia punya law of indices dia tak faham. Dia tak pandai nak tukar lagi. Okey, kita teruskan dulu. Nanti kita akan tengok sama-sama latihan. Kita pergi kepada law nombor 4. Law nombor 4 apa dia? Okey, yang ni kena tengok. M darab AN sama dengan AM tambah N. Kita terus dengan nombor 5. Sebab dia adalah adik-beradik. Cikgu tak nak tulis banyak-banyak kali. Ini maksud dia. AM tolak N. Apa yang kamu nampak? Okey, dia cuma boleh selesaikan bila dia base sama sahaja. Base dia sama sahaja. Okey, base dia sama sahaja. Nanti kita akan tunjuk kes-kes yang kritikal untuk kamu tengok. Okey, contoh macam mana cikgu? Okey, kita buat 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 5. Base sama, kita boleh apply law of indices. Boleh? Kita boleh apply law of indices. Apa dia law dia cikgu? Bila dia base sama, dia boleh apply law of indices. Apa dia? 3, tulis je 3. Yang atas ni, bila darab, dia akan jadi tambah. 2 tambah 5 akan jadi 3 kuasa 7. Okey, 3 kuasa 4 darab 3 kuasa N. Macam mana cikgu? Dia 3, sebab dia base sama dah. Kita boleh apply, tambahkan yang atas. 4 tambah N. Okey, kalaulah. Okey, kita pergi bahagi pula. 3 kuasa N bahagi 3 kuasa 2. Jawapannya berapa? 3 N tolak 2. Sebab dia bahagi. First kali, kita tengok base dia sama atau tak. Kalau sama, kita boleh apply law of indices. Inilah law dia nombor 4 dengan nombor 5. Okey, contoh. Kalau kamu jumpa N darab dengan 3N. 32. Cikgu buat 32. Kita padam yang semua yang atas ni. Bagi kamu faham. Kalau tak faham, kena playback balik semula. Okey, kalau macam ni cikgu. First kali nak apply law of indices, jangan kita pandai-pandai tambah pula atas ni. Sebab base tak sama. Kalau base tak sama, kita memang tak boleh buat apa-apa. Kita kena salin balik semula sahaja. Boleh? Cuma yang cikgu nak ajar dalam law of indices, selalunya base dia memang sama. 3 dengan 3, 4 dengan 4, darab. Contoh 3 dengan 8, 5 dengan 9, contoh darab. Macam ni. Atas bahagilah kita buat. Ini akan jadi berapa? Bahagi akan jadi tolak kan? So, tulis dia 3 sebab base dia memang sama. 5 tolak 9 berapa? Negatif 4. Macam tu. Boleh. Ini tambah kan? 4, 11. Macam tu. Terus tulis jawapan pun tak apa. Boleh? Okey, kita dah faham yang tu. Kita terus lagi pergi kepada law seterusnya. Lagi 4 je lagi. Tolong fokus sikit. Lagi 4 je lagi. So, law yang ke-6. Law yang ke-6 apa dia? Okey, kita bagi sini. A, M, dalam kurungan. Ini cikgu cerita semua dalam bracket. N sama dengan A, M, N. Kalaulah kita jumpa A 2 kurungan 3. Sebenarnya dia adalah A6. Ini darab. Nampak ni darab. So, dia akan jadi darab. Boleh? Boleh ke tak? Okey, base dia apa dekat sini? Cuba tengok sini. Tengok sini. Tengok yang A kuasa 2. Mana base? Base dia adalah A. Indeks dia adalah 2.
Okey, kita bagi satu kes yang selalu sangat student salah. Bila mana apa cikgu? Ni penting. Siapa yang dengar betul-betul cikgu cakap ni, bila exam confirm dia seorang je betul, orang lain semua salah. Apa dia? Contoh. 2. A, 3 ni kita pakai properties yang sama ataupun law. 3. Maksud dia berapa? Ada orang tulis, dia akan tulis macam ni. A, 2, A, 9. Ini adalah salah. Tut. Sebab apa? Okey, dengar elok-elok. Dengar elok-elok Okey, yang ni tadi nama dia apa? Base. Sini nama dia apa? Index. Yang ni nama dia apa? Yang ini sebenarnya nama dia constant. Ataupun orang panggil perkali. Yang ni orang panggil apa tadi? Base. Ataupun orang panggil bahasa Melayu dia panggil asas. Ini index. Index dalam Melayu dia index juga. Dia tulis INDEK sahaja. Beza dia tu. Kan? Ada S kot kan? So, yang ni ramai orang salah. Tolong tengok. Ini common mistake yang cikgu nampak. Okey. Macam mana nak buat cikgu? Okey, kita pergi dulu. Padam dulu ini. Okey, takut mengganggu kita. Tadi apa? Kuasa apa ni? Kuasa 2 Okey, contoh. Sebenarnya, A kuasa 9 tadi. Okey, 3. A kuasa 9 tu dah betul. Ingat, kalau sebelum base ni, dia kena kuasa juga dengan 3. 2 kuasa 3. Ataupun 2 kuasa 3, tekan kalkulator berapa? 8A9. Dia lupa nak kuasa. Ingat, kalau wujudnya constant, ni lah constant. Apa-apa sebelum base, memang constant nama dia. Kalau ada constant, kamu kena kuasakan. Jangan darab pula. Jangan 2 darab dengan 3 pula. Tulis 6 kat sini. Salah lah. Okey, kita bagi contoh lain. 3B4 kuasa 2. Okey, yang ni ramai orang tertinggal apa tadi? Ini base. Yang ni constant. 3 kena kuasa dengan 2 dan B dia guna darab. Sebab dia dalam kurungan tadi. Kita pakai properties ni. Nombor 6. Dia adalah darab. Nampak ni? MN adalah darab. Boleh? Boleh ke tak? Okey, kita jawapan dia berapa? 4 darab 2, 8. So, 3 kuasa 2 sebenarnya berapa? Tulis 9. Okey, cikgu slowkan sikit. Cikgu punya ni. So, tolong fokus yang ni. Cikgu bintangkan dekat sini. Ramai orang akan bersalah. Tak percaya kamu tengok. Okey? Kalau nombor pecahan macam mana cikgu? 2. Cikgu pada mana ni? Kalau 2, W1/2. Kuasa 2. Ingat kalau kurungan yang ni nak buat apa? Darab sahaja. 2, W. 1/2 darab 2 berapa? Akan jadi 1. Tak payah tulis 1 pun tak apa. Kan? Setengah darab dengan 2. Tekan kalkulator tengok. Dapat 1 kan? So tak payah tulis 1. Satu lagi apa cikgu? Okey. 2 tadi cikgu cakap apa? 2 tadi nak buat apa? Kena kuasakan dengan 2. So 2 kena kuasa dengan 2. Akan jadi 4W. Dia sebenarnya sama je pecahan ke nombor perpuluhan ke. Tapi kita nampak, student ni kalau nampak pecahan dia dah takut dah. Sebenarnya pecahan pun nombor juga. 1/2 kan. Kalau takut dengan pecahan, tukarlah 0/5. Cikgu selalu cakap macam tu. So jangan takut dengan pecahan. Pecahan tu adalah nombor juga kan. Dia jangan takut. Kamu guna je apa yang kamu belajar. Okey, kita pergi kepada nombor 7. Ada lagi 2 sahaja. Okey, 7. Yang mana satu? Okey, kita tengok contoh. Kita ambil contoh, yang ni dia punya properties. A, B, N sama dengan A, N, B, N. Okey, sebenarnya A, B ni cikgu cakap boleh tukar jadi apa sebenarnya? Cikgu cakap tadi A, B sebenarnya sama macam ni kan? Sebenarnya sama je. Ingat, bila kita dah bagi kepada B, tak adil dah kalau kita tak bagi kepada A. Faham tak maksud cikgu? Dia kena bahagi juga. Bagi juga dekat A. So, sebab itulah dia punya properties cakap AN darab BN. Ataupun, darab kan? Tak payah tulis darab dah. AN, BN. Yang ni pun tolong fokus juga. Property nombor 7 ni ramai juga yang buat kesilapan. Bila mana apa? Okey, kita tunjuk contoh. Contoh lain lah. Okey, kita buat contoh. Kita ambil property yang sama. Cikgu tambahkan jadi 2. A 1/2. B kuasa dengan 2. Macam mana jawapan dia? First kali ingat ini base. Sebelum dia adalah constant. 2 kena kuasa dengan 2. Lepas tu A pula. A nak buat apa? Setengah dengan 2 kena buat apa? Darab. Okey, so dia akan jadi 1. Tulis 1 ataupun tak payah tulis pun tak apa. 1 tulis kat sini ataupun tak payah tulis sepatutnya. Last kali B berapa? Sebenarnya atas B ni dia ada 1. 1 darab 2 berapa? 2. Boleh? Cikgu fokus sikit lagi. Sebenarnya atas B ni adalah 1. Contohlah A, B kuasa 2. Jawapan dia berapa? A2, B2. Sebab apa? Sebab atas dia ni memang 1. 1. Dia tak tunjuk je. 1 darab 2, 2. 1 darab 2, 1 darab 2, 2 juga. So, kena hati-hati yang ni. Jangan salah. Kalau dia setengah, kan? Kalau dia setengah, darabkan saja dengan 2. Ini untuk A. Maknanya setengah dengan 2 akan jadi 1. Tak payah tulis pun tak apa. B pula 1 darab dengan 2. 2.
So, cara yang terbaik nak tulis adalah 2 kuasa 2 terus tulis 4. A dia tak payah tulis 1 dan B kuasa 2. Semangat cikgu mengajar ni. So, nombor 6, nombor 7, tolong make sure betul. Okey, cikgu akan bintangkan yang mana selalu student salah. Ni cikgu bintangkan terus, takut terlupa. Okey, cikgu bintangkan yang mana penting. Yang ni penting. Yang selalu orang buat salah, ni selalu masalah. Yang lain tu kita jarang tengok budak buat salah lah. Ada jugalah properties dia macam apa? Kita tengok budak SPM pun masih lagi tak tahu. Bila ada 5 kuasa kosong, dia jawab 5 juga. Tak percaya tekan kalkulator 5 kuasa kosong. Sebenarnya dia 1. Ini sebab tu cikgu cakap sampai tingkatan 5 dia sangat berguna. Okey? Boleh? Okey, kita recap sikit. Kalau darab akan jadi tambah. Kalau bahagi akan jadi tolak. So ingat yang tu je. Tapi syarat dia base kena sama. Baru kita boleh follow law of indices. Okey, kita pergi kepada second last. Okey, berapa ni? Second last. Dia punya properties dia. Betul kan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Yang mana 1, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8 je lah sebenarnya. Okey, kita ambil A, B, N. Sebenarnya pancing je nak suruh kamu dengar sampai habis. So, kalau bahagi pun sama juga. Dia dapat dekat atas, dia kena dapat juga dekat bawah. A, N, B, N. Contoh, 2 per 3 kuasa 5. So, macam mana nak bagi? 2 kuasa 5 bahagi 3 kuasa 5. Boleh? 8 pun macam senang sahaja. Sebenarnya dia sama je dengan 7 tu. Kita bagi. Ini pun selalu orang salah juga. Okey, kita bagi contoh lain. Okey, kalau contoh dia macam ni cikgu, macam mana? A2 kuasa 1 per 2 bahagi 3 1 per 3 kuasa dengan 3. Macam nak buat? So, kita boleh darabkan sahaja. 2, 1 per 2 tadi, kamu darabkan je dengan 3. Bawah pun sama. 3, 1 per 3 darab dengan 3. Nanti dia akan jadi kamu darabkan 2, 3 per 2. Dan juga bawah dia akan dapat 3 power 1. Tak payah tulis dah. Okey. Boleh. Ada 8. Okey, 8. Cikgu tersilap pandang ke apa? Memang 8 ke? Memang berapa cikgu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kita pegang kepada 8 dulu. Boleh? Kita pegang kepada 8 ni dulu. Okey, kita ulang sikit. Sebelum kita pergi kepada latihan. Yang pertama, apa dia? A power kosong apa-apa nombor, bila kita kuasakan dengan kosong, jawapan dia memang 1. Tolonglah jangan bila dia kata 4 nanti jawab ada nombor lagi kan. Sebenarnya memang 1 je jawapan dia. Okey, yang ni pula macam mana? Nombor 2, kita boleh terbalik jadikan dia positif. Contoh dia tadi berapa? A power negatif 2. Kita jadikan dia positif, tapi sebenarnya dia dekat bawah. Ini cikgu ulang banyak kali dah tadi. Okey, kita padam balik yang ni. Kita pergi recap untuk nombor 3. Nombor 3 apa dia? Kalau A 1, 2, 4, contoh 2, 5. So, dia boleh tukar jadi tulis A, punca, ini letak 5, yang paling dekat dia tulis 5, yang dalam dia tulis je 2. Memang itu cara dia. Okey, nombor 3 dah recap. Nombor 4 kita dah cuba buat. 4 dengan 5 tadi tak ada masalah. 4 kuasa 5 darab 4 kuasa 8. 4 kuasa 5 bahagi 4 kuasa 8. Macam mana? Base sama boleh apply. Kalau base tak sama tak payah tahu. Ini base sama. Tapi soalan dalam indices selalunya memang sama. Okey, 4, 5 tambah 8. Jawapan dia berapa? 4, 13. Betul? Okey, betul. So, 4, 5 tolak 8. So, akan jadi 4 kuasa negatif 3. Boleh nombor 4, nombor 5 settle. Nombor 6 jangan lupa bila ada bracket 2 kuasa 4 dia 2, dia akan jadi darab 2 kuasa 8. Okey, hati-hati dengan 2A kuasa 2 kuasa 2. Ingat, sebelum base adalah constant. Constant kena kuasa, bukan darab kuasa. 2 kuasa 2 A darabkan 4. Ini dengan ni darab. Ni baru darab. So, sebenarnya jawapan dia adalah 4A4. Boleh? So, nombor 6 settle. Nombor 7 pun senang rasanya. Boleh tengok dia masuk ke dalam sahaja. Nombor 8 untuk bahagi. Boleh? Sama-sama kita tengok kepada contoh. Contoh ni kena tengok betul-betul. Pegang kepada apa yang kita belajar. Okey, sekarang kita nak buat latihan. Latihan ni tolong sama-sama dengan cikgu boleh? Kita akan jawab yang cikgu dah bulatkan sahaja. Kalau nak jawab semua, memang tak cukup masa. Okey, tengok base sama. Kita pakai properties tadi. Jangan lupa, bila darab akan jadi tambah. So, akan jadi 3. 5 tambah 6 tambah 4. So, akan jadi 3 kuasa 15. Boleh? Ini pun sama. P. Ini sebenarnya P1. Boleh? So, kita boleh dah sama base, kita tambahkan. Sebab dia darab. Tambah 7 tambah 6. So, dah jadi P14. Boleh? Okey, kita teruskan lagi. Dia base sama. Okey, boleh pakai ni. Law of indices. Tapi atas ni sebenarnya 1. Jangan lupa. Atas dia 1. Bukan kosong. 1. Okey, dia 1. So, kita akan tolak sebab dia bahagi 6, 7 tolak 1. Dia akan jadi 6 kuasa 6.
Yang bawah pula X. Base sama, bahagi. Oh, maknanya dia kena tolak lah ni. Oh, 10 tolak 2 tolak 6. So, dia akan tolak dengan 8. So, akan jadi X2. Laju sangat cikgu kira tu kan. Alah, RM10 tolak RM2 tolak RM6. Takkanlah nak lambat-lambat tekan kalkulator juga. So, maksudnya ada nombor-nombor kita boleh congak je sebenarnya. Okey, boleh anak-anakku. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, ingat satu benda cikgu nak ajar dekat sini. Okey, ini K. Oh lah, sama lah cikgu. So, base sama, dia adalah darab. So, dia akan jadi tambah 4 tambah 7. Tapi ingat, dia ada nombor. Nombor ni sangat senang. Selalu cikgu cakap operasi darab atau multiple is very simple. Paling mudah sekali antara tambah, tolak, darab dengan bahagi adalah darab. Paling senang. So senang bila masuk darab tu, kita darabkan je. 8 darab dengan 9. 8 darab 9 berapa? Tekanlah kalkulator kalau tak tahu 8 darab 9. 8 darab 9 berapa? 72. So 72 tu letak je kat depan. So sebenarnya sama 72 K11. Ingat ya, cikgu nak kena tulis jalan kira macam ni ke? Kalau dah pandai, tak payah terus tulis jawapan sahaja. Okey, kalau cikgu nampak soalan macam ni, dia darab dan darab, cikgu akan terus. Tak payah tengok law dulu, cikgu darab 2. Sebenarnya depan ni 1 tau. Depan T tu 1. 2 darab 1, 2. 2 darab 5, 10. Cikgu tulis 10 dulu. Lepas tu baru cikgu tengok T dia. T dia sama T, lepas tu dia adalah darab, so dia kena tambah. Betul? 3 tambah 2, atas ni sebenarnya 1 ya, tambah 1. So akan jadi 10 T6. Boleh? Kalau laju sangat, tolong ulang. Sekarang kamu mengulang, insyaAllah nanti orang takkan gelakkan kamu. Okey, sama juga macam ni, bahagi. Darab adalah operasi paling senang, bahagi adalah yang second senang. Sebab apa cikgu ada hujah-hujah dia tertentu, tak boleh nak tunjuk dekat sini. Sebab tak ada kaitan. Okey, sekarang Y bila bahagi akan jadi tolak kan? 5 tolak 2, betul? Tapi ada nombor kat depan dia cikgu, kamu bahagi je. 9 bahagi 3 berapa? 9 bahagi 3, 3. So, jadi 3Y3. Okey, yang ni pula. 56. Tekan je kalkulator. Allahu Akbar. Gempa bumi. 56 bahagi 7, bahagi dengan 4. Kamu akan dapat 2. Tekan je kalkulator. Sebab tu T dia sama. T sini, T sini, T sini. T sini, sini pula, sini pula. Dia bahagi akan jadi tolak. So, 12 tolak 3 tolak 1. Atas ni 1. Jangan lupa. So, dia akan jadi 2. 12 tolak 4 akan jadi 8. Boleh anak-anakku sekalian tolong fokus dan tengok dulu. Ni latihan ni penting. Okey, ni senang. Cikgu cakap ada kurungan. Dia sebenarnya adalah. Okey, yang ni pun ramai orang buat salah. Okey, ada orang buat 6 kuasa 5. Lepas tu tak nak buat apa. Okey, sebenarnya yang bila kita kuasakan yang depan sahaja yang tadi kita tunjukkan. 5, 2, 2. 5 kena kuasa 2 kan cikgu cakap. Sebenarnya dia adalah apa? Constant. Constant ni dekat mana wujudnya? Sebelum base. Okey, kita tengok kat sini nombor kita ni. Okey, mana dia punya base? Ini. Ada constant tak? Constant dia tak ada. So, tak payah macam pandai. Dia tak ada lah kuasa dah. Okey, faham maksud cikgu? So, kat sini tak payah buat macam tu. Buat je 6. 2 darab 5, 10. Itu sahaja jawapan dia. Yang ni A, ni extra. Tak tanda pun buat. Boleh? Boleh ke tak? Okey, kalau yang ni pula berapa? 2 kuasa 2. Sebab ini kena dapat juga dengan 2. Sini pun dengan kuasa 2. So, dia akan darab dengan 6 kuasa 2. Ni kamu tekan kalkulator pun boleh. Okey, yang dekat mana yang cikgu cakap tadi? Okey, yang ni base. Sebelum dia constant. Ingat, ini adalah problem yang paling utama. Semua pelajar akan salah. Ingat, constant sahaja yang 4 kuasa 3. Lepas tu atas A ni berapa? 1 sebenarnya. So 1 darab 3, 3. So dia akan jadi 4 kuasa 3 berapa? Tekan kalkulator 4 kuasa 3. Berapa? 64 cikgu. Ya, 64 A3. Boleh? Kita pergi seterusnya lagi tanpa membuang masa. Okey, tengok yang ni. Tengok betul-betul. Yang ini macam mana cikgu? Yang ni nak kena kuasa ke? Dia adalah constant ke tak? Sebab ni ada dua benda yang berbeza. Tak payah, kita kena asingkan dulu. Yang ni satu benda, ni satu benda, ni satu benda, ni satu benda. Yang ni base kan? So tak perlulah kita 2 kuasa dengan 3. So kita buat 2 kuasa 3 darab dengan 3. Jadi 9. K12. Itu saja. Boleh? Boleh ke tak? Harap dah boleh faham sikit. Okey, yang ni pula. Bila kuasa kosong. Bila kuasa kosong. Letak je lah apa-apa nombor dekat dalam. Kalau kuasa kosong kita dah cakap tadi. Tekan kalkulator pun 2000 kuasa kosong sedih. Jawapan dia 1. Penat kita tekan kalkulator. Sebenarnya jawapan dia 1. Boleh? Okey, kita seterusnya. Lagi sikit lagi. Okey, tengok ni. Negatif. Macam mana kita nak ubah jadi positif? Salin dekat bawah. 63 jadikan dia positif. Betul ke macam tu? Kena letak 1 dekat atas. Okey, kita buat satu lagi dekat sebelah boleh? K6. Betul, cikgu positifkan. Hilangkan negatif dia punya indeks. So, dia akan jadi 1 per K. Kuasa 6. Boleh? Boleh ke tak? Okey, dekat bawah ni pula nak minta sebaliknya. Dia minta suruh jadi negatif. So, yang ni tukarkan je lah. Dia nak jadi negatif sangat kan? Kita letak lah. Sebenarnya dia sama je. Boleh tengok balik. Sebenarnya dia ada correlation dekat sini. So, ini
adalah M negatif 3. Boleh? Okey, sikit lagi. Ujung-ujung dah kita ni. Okey. So, yang ni macam mana? Dia nak tukar dalam bentuk macam ni tadi. Jadi punca. Cikgu cakap apa? Base dia tulis dulu 12. Letak yang ini. 4 dekat depan, 1 dekat dalam. 1 tak payah tulis pun tak apa. 1 dekat sini tak payah tulis. Boleh cikgu padam. So, ini pula X. Nak tukar jadi bentuk yang macam ni. Yang ada punca. So, buat je punca. Dia nak sangat punca. So, 3 turun dekat depan. 1 dekat dalam. Tak payah tulis pun tak apa. Tak payah tulis. Dia kuasa tau. Dia kuasa 1. Tak payah tulis. Okey, yang ni pula. Berapa ni? Tak nampak. Tulis dulu 16. Okey, 16 ni akan jadi berapa? Kamu kena terbalikkan je dengan tadi. So, sebenarnya jawapan dia 1/3. Tukar balik semula. Akan jadi berapa? 16. Cikgu cakap, betul ada yang ni. Lepas tu 3 turun kat depan. Sama tak? Sama lah. Boleh nampak? Okey, kalau CD pula macam mana? Tulis sahaja. Tak ada masalah. So, CD 1/5. Tulis macam tu. Buat kurungan. Cuba tukar balik. Base dia berapa? Untuk case ni, base dia adalah CD lah. Ada 2. So, CD. Cikgu suruh letak punca kat sini. 5 turun depan. Belakang ni 1 tak payah tulis sebab dia 1. Sama tak dengan ni? So, sama. Okey, last but not least, kita dah sampai ke penghujung kita punya kelas. So, yang ni pula macam mana? Ini boleh tukar K. Punca. Dia tukar jadi bentuk punca juga. So, 2 pergi depan. 5 dekat dalam. Okey, untuk case ni, 2 ni nak kena tulis lagi ke? Tak payah sebab nama dia pun punca kuasa 2. So, 2 tak payah tulis. Macam tu sahaja. Boleh faham? Contoh macam ni lah. Ni akan jadi apa? 9 punca 3. Dalam dia 9 kuasa 2. Yang ni kena tulis lah sebab dia 3. Kalau dia 2 sahaja, tak payah tulis 2 dah. Boleh, kalau nak tulis juga boleh lah. Pada awal-awal ni bila dah pandai ni tak payah tulis dah. Memang sepatutnya orang tak nak tengok pun dah. Sebab nama dia pun punca kuasa 2. Wallahualam bisawab, kita dah habis dah. So lepas ni baru kita akan masuk bab yang sangat penting. Dia menggunakan law of indices dengan kita punya introduction to indices sebelum ni. Untuk kita menjawab soalan problem solving. Yang inilah yang akan keluar dekat SPM nanti. Problem solving. Indices. Indices. Bolehlah juga kita tulis macam tu. So, paling penting dia punya introduction sebelum ni. Tolong fahamkan intro kita hari tu. Dan juga kita punya pelajaran hari ni. Law of indices. Law of indices. Tulis ke sebelah. So, ingat 88 law. Ulang balik semula. Selamat berjaya. Selamat maju jaya. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.